Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang 16 September 2021. Saya Syazli Sufi Cik Unik bersama anda dalam Buletin Pahang. Kerajaan Pahang menyambut baik keputusan Kerajaan Persekutuan menaikkan kadar bantuan wang ihsan daripada RM500 kepada RM1,000 bagi setiap keluarga isi rumah yang terbabit dengan bencana. Yang Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Wan Nur Rosdiwan Ismail berkata, keputusan ini tentu melegakan rakyat Pahang di kawasan-kawasan rendah yang sering terbabit banjir semasa monsun timur laut pada akhir tahun. Beliau berkata kenaikan 100% ini menandakan keprihatinan tinggi Kerajaan Persekutuan pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dengan kenaikan ini serta bantuan dihulurkan oleh kerajaan negeri tentu dapat meringankan lagi beban ditanggung oleh rakyat yang terkesan dengan bencana berkenaan. Beliau berkata demikian dalam satu kenyataan media hari ini. Pahang telah melaksanakan vaksinasi COVID-19 untuk remaja yang mempunyai penyakit di 5 buah hospital utama di negeri ini mulai Rabu lalu. Pengarah Kesihatan Negeri Pahang Yang Hormat Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata, 5 buah hospital berkenaan adalah di Hospital Tengku Ampuan Afzan, Kuantan, Hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh, Hospital Lipis, Hospital Pekan dan Hospital Bentung. Bermula 20 hari bulan September pula, program vaksinasi akan diperluaskan kepada semua pelajar berumur 16 dan 17 tahun pula. Penyelarasan sedang dibuat bersama pihak Jabatan Pendidikan Negeri Pahang. Beliau berkata demikian dalam satu hantaran di Facebooknya. Sementara itu, beliau berkata kira-kira 960,126 atau 81.7% penduduk dewasa di Pahang telah menerima suntikan sekurang-kurangnya 1 dos vaksin COVID-19 sehingga Rabu lalu. Katanya dalam jumlah tersebut seramai 691,258 atau 58.8% telah menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19. Yang Hormat Datuk Dr. Nur Azimi Yunus berkata, setakat ini hanya kira-kira 26,048 mereka yang telah mendaftar sedang menunggu disuntik. Bagaimanapun masih ada seramai 186,626 atau 16.1% penduduk dewasa yang masih belum berdaftar. Beliau berkata berdasarkan bekalan vaksin yang sangat baik, pihaknya menyasarkan pada akhir September nanti 100% penduduk populasi dewasa di negeri ini akan disuntik sekurang-kurangnya dengan 1 dos vaksin. Namun melihat prestasi sekarang seolah-olah sasaran itu lambat untuk dicapai. Namun banyak strategi telah disusun oleh semua daerah bagi merancakkan proses vaksinasi. Merata tempat program outreach telah dan sedang dilaksanakan dan hampir semua ceruk kampung telah dijejaki. Namun kehadiran untuk suntikan dos 1 masih tidak mencapai sasaran. Justru penduduk diminta untuk mengambil peluang ini supaya sasaran 100% dos 1 penduduk dewasa pada akhir September ini tercapai. Kerja-kerja pembinaan menara baru dan menaik taraf menara telekomunikasi sedia ada mengembirakan penduduk di Kampung Serambi di Pekan. Bagi penduduk kampung yang juga Ketua UMNO Cawangan Kampung Serambi, Encik Aminuddin Muhammad Arsad, projek infrastruktur telekomunikasi di bawah inisiatif Pelan Jalinan Digital Negara Jendela hasil usaha kerajaan negeri dan SKMM amat dihargai. Maklumat yang diterima akan dinaik taraf kepada 4G. Jadi kalau daripada 4G semua akan insyaAllah akan berjalan lebih lancar lah, untuk memberi kemudahan terutama sekali kepada para pelajar yang waktu sekarang ni disebut sebagai PDPR. Senang untuk mereka mengakses apa-apa maklumat yang diberikan oleh pihak yang berkenaan lah. Bagi Puan Nora Syikin Abdul Rahman, 49 tahun,
Usaha yang dilaksanakan kerajaan negeri ini dapat memberi kemudahan terbaik kepada mereka yang tinggal di luar bandar. Rasa bersyukurlah terhadapnya sebabnya selama ni kita orang guna memang kurang memuaskan. Semua rangkaian tu kurang memuaskan. Kalau benar-benarlah 4G diteruskan, naik tarafkan, saya rasa syukur alhamdulillah lah semua dapat kan. Seorang lagi penduduk, Encik Muhammad Asrul Amri, 31 tahun, menzahirkan rasa syukur dan gembira kerana kampungnya turut menerima liputan internet jalur lebar berkelajuan tinggi 4G. Saya rasa berterima kasihlah sebab sekarang ni orang kampung Serambi dah naik taraf. Rasa syukurlah. Mana lain pun dah 4G kan? Lain pun dah 4G dah. Memang terbaiklah untuk kegunaan orang ramai. Sebanyak 712 kes baharu COVID-19 dilaporkan di Pahang pada hari ini dengan Kuantan menjadi daerah paling banyak kes dicatatkan. Berdasarkan maklumat daripada Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, Kuantan mencatatkan sebanyak 218 kes, Temerloh 169 kes, Lipis 99 kes dan Rompin 72 kes. Selain itu, Pekan mencatatkan sebanyak 60 kes, Jerantut 31 kes, Bera 25 kes, Maran 17 kes, Raup 9 kes, Bentong 7 kes dan Cameron Highland 5 kes. Pada hari ini juga 10 kematian dan 2 kluster baharu dilaporkan, iaitu kluster Seri Mahkota Aman, Kuantan dan kluster Seri Ibam, Rompin. Justru Jabatan Kesihatan Negeri Pahang mengingatkan orang ramai supaya terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang telah ditetapkan meskipun telah lengkap menerima vaksin. Sentiasa mengamalkan kawalan kendiri dengan memakai pelitup muka secara penuh, memastikan penjarakan fizikal 1 meter dan kerap membasuh tangan dengan sabun dan air atau mencuci menggunakan cecair pembasmi kuman dan segera ke klinik kesihatan berhampiran sekiranya anda bergejala. Jika rakyat di negeri ini mengekalkan disiplin dan mematuhi SOP, maka rantaian COVID-19 pasti dapat diputuskan. Anak dan cucu Allahyarham Mat Nur Mat, penerima Rumah Rakyat Pahang, bersyukur dan berterima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang kerana memberikan Rumah Rakyat Pahang kepada arwah Allahyarham Mat Nur yang meninggal dunia baru-baru ini akibat jangkitan COVID-19, meninggalkan Rumah Rakyat Pahang yang diterimanya kepada anak dan cucu beliau. Menurut anak beliau, Puan Kamisah Mat Nur, beliau amat berterima kasih kepada Kerajaan Pahang kerana memberikan Rumah Rakyat Pahang ini kepada arwah ayahnya. Terima kasih atas bantuan yang telah diberi oleh Kerajaan Negeri Pahang pada arwah ayah saya. Saya sangat suka-suka ceritalah. Saya sedih kerana pemberian dia. Saya sangat syukurlah kepada Allah. Beliau berkata demikian ketika ditemui unit komunikasi dan media Pahang UKOM di rumahnya di Curug Paloh di Kuantan. Beliau juga apabila menceritakan kenangan sewaktu menjaga arwah ayahnya yang dijangkiti COVID-19, bersyukur kerana sempat berbakti kepada ayah beliau sehingga ke akhir hayatnya. Arwah seorang yang baik dan ceria, selalu memberikan nasihat kepada anak dan cucunya sebelum dijangkiti COVID-19. Arwah hanya menghidapi penyakit ringan sahaja dan tiada penyakit kronik. Katanya arwah sempat mendiami Rumah Rakyat Pahang yang diterimanya selama 6 bulan sebelum dijangkiti COVID-19 dan menghembuskan nafas terakhir selepas 7 hari kemudian. Allahyarham Mak Nur dahulunya menyara keluarga dengan mengambil upah menuri getah dan memanjat pokok kelapa. Meninggal dunia pada 7 Ogos lalu akibat jangkitan COVID-19.
Sebuah perkampungan masyarakat orang asli Pahang menjadi lokaliti tunggal di negara ini yang dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan mulai Jumaat ini meliputi Kampung Paya Mengkuang dalam Mukim Sanggang, daerah Temerloh. Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan itu berkuat kuasa mulai Jumaat ini sehingga 30 September depan dan melibatkan sejumlah 700 penduduk perkampungan itu terdiri dari kalangan etnik Jahud, Jakun dan Semelai. Ini ekoran kluster komuniti yang bermula daripada seorang penduduk tempatan yang bergejala demam dan hilang deria rasa akhir bulan lepas sebelum disahkan positif COVID-19 namun telah menjangkiti 16 kes. Perkampungan terletak 20 km dari Temerloh itu pernah tular tahun lalu ekoran ketegasan para penduduk membina pagar penghadang untuk menghalang orang luar yang masuk ke situ. Sekatan tersebut dibuat daripada batang buluh dan pelepah kelapa itu dipasang di laluan utama masuk bagi mengelakkan kes penularan COVID-19 di bawah penduduk luar yang berisiko tinggi. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Datuk Rozzi Mat Saad berkata, keputusan perlaksanaan PKPD itu dibuat selepas meneliti pembentangan daripada Kementerian Kesihatan mengenai penilaian risiko serta trend jangkitan COVID-19. Katanya prosedur operasi standard SOP semua Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan adalah sama seperti yang diumumkan sebelum ini. Sementara kompleks penjara Bentong termasuk kuartersnya di Bentong Pahang yang dikenakan PKPD sejak 24 Julai ditamatkan lebih awal berbanding sepatutnya pada Jumaat ini. Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang MUIP menyampaikan sumbangan berjumlah RM40,000 kepada Surau Raudatul Firdaus di Lipis untuk tujuan penyelenggaraan surau berkenaan. MUIP dalam satu hantaran di Facebook berkata, antara ruang yang diselenggara adalah ruang solat dan tandas muslimah serta ruang lantai surau juga termasuk penambahan pendawaian. Jelasnya kerja naik taraf ini mengambil masa 2 minggu dan proses kerja tersebut berjalan dengan baik yang mana sebelum ini dan terpaksa ditangguhkan dengan jangka masa yang panjang disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Dengan penambahbaikan ini, pihak surau dapat memberikan keselesaan kepada golongan muslimah dalam mengerjakan ibadah dan lebih selamat berbanding sebelum ini. Semoga surau ini dapat diimarahkan dengan jayanya dan dapat lagi ditambah baik dari masa ke semasa. Sekian Buletin Pahang bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Hargailah keamanan yang kita miliki pada hari ini dengan sebaik mungkin supaya ia dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Selamat menyambut Hari Malaysia. Assalamualaikum.